Betik atau papaya atau nama saintifiknya Carica papaya memiliki rasa yang manis dan baunya enak serta teksturnya lembut. Tidak adalah buah ini digelar sebagai the fruit of the angels oleh Christopher Columbus. Bukan saja boleh dimakan betul saja, tapi juga boleh dijadikan sebagai manisan seperti jeruk, rojak buah dan juga jus. Malah daun betik juga boleh dijadikan sebagai ulam-ulaman. Bukan sekadar lazat, tapi betik juga mengandungi berbagai vitamin dan juga antioksidan yang mana baik untuk kesihatan badan kita. Betik mengandungi sejenis enzim yang bernama papin yang mana boleh membantu mencegah sembelit. Khasiat betik juga baik untuk kesihatan jantung, sebagai anti kanser, boleh melambatkan penuaan dan juga boleh merawat asma. Namun begitu, seperti buah-buahan yang lain, betik juga tidak terlepas daripada terkena serangan penyakit. Tahukah anda jika penyakit betik ini tidak dirawat dengan serius, tidak mustahil jenazah akan datang tidak dapat melihat, merasa buahnya lazat serta mempunyai berbagai khasiat ini. Oleh itu, saya Syafiq Amir Zaini Osman pada hari ini akan menerangkan kepada anda semua tentang penyakit-penyakit betik. Terus saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan cerita tentang penyakit buah betik. Sekarang saya berada di ladang betik yang dimiliki oleh ladang ini berkurang 4 hektar. Mari kita lihat berapa hektar yang ada dalam. Sekarang mari kita lihat salah satu penyakit pokok ini. Pokok ini penyakit yang disebabkan daun buah. Jadi penyakit ini disebabkan oleh penyakit yang bernama Polinospora muscola. Kita lihat dari dekat. Jadi bila kita lihat, kita akan nampak bintik daun ini berlubang dan di keliling daun tu akan ada warna kuning, bola kuning. Jadi biasanya berlaku pada daun yang matang. Makanya tak bintik-bintik dan pirang muda yang berbentuk bulat dan lubang di tengah sehingga 5 mm sain dengan bola kuning. Bercantuman bintik ini akan menyebabkan royakan yang besar pada daun sekitarnya. Warna kelihatan bertumpuk dan tidak besar. Jadi untuk kawalan control for this disease, kita perlu musnahkan daun yang dijangkiti dan amalkan amalan pertanian yang baik sebelum dengan sedikit racun kulat untuk mengelak jangkitan. Sekiranya ada serangan awal, buang atau bakar daun yang muda. Kita lihat penyakit yang lain. Sekarang kita akan lihat penyakit pokok betik yang lain. Di penyakit pokok ini dia akan menyerang daun dan buah dan memberi penyakit ini diberi nama Anthracnose. Okey, mari kita lihat lebih dekat buah betik ini. Jadi penyakit ini disebabkan oleh sejenis ulat yang bernama Polytrichum diosporioides. Dan kita lihat dengan lebih dekat, kita akan nampak bintik-bintik nekrotik berbentuk bulat dan kelihatan tenggelam. Jadi sini terdapat ulat yang berwarna putih ataupun jingga. Dia penyakit ini akan merosakkan buah lah dan mengurangkan hasil buah. So antara kawalan yang boleh kita lakukan untuk menghindari penyakit ini, penyakit Anthracnose ni, kita boleh gunakan racun fungi seperti Manozeb ataupun Venomil. Ataupun cara yang lebih senang, kita boleh guna kaedah pembungkusan. Kita boleh bungkus buah ni yang masih kecil untuk mengelakkan penyakit ni daripada merebak ke buah yang lain. Kita lihat penyakit yang lain.
Oke, sekarang kita akan lihat penyakit atau benih lain. So, penyakit ini bukan disebabkan oleh bakteria ataupun fungi, tapi disebabkan oleh virus. Yang diberi nama Mosaic virus. Jadi penyakit ini dia akan menyerang daun pokok benih. Coba kita lihat lebih dekat. Jadi virus Mosaic virus ini dia akan menyerang daun dan menyebabkan daun pokok menjadi tidak segata, dan pokok juga akan menjadi terbangkut disebabkan oleh jangkitan daripada penyakit ini lah. Selain daripada penyakit-penyakit betik yang telah disebutkan tadi, terdapat juga penyakit betik yang lain seperti penyakit mati rosot, penyakit mati rosot betik ataupun papaya dieback disease. Penyakit ini disebabkan oleh sejenis bakteria yang bernama Erwinia papaya, yang mana dia akan menjangkiti bahagian pucuk, buah dan juga pangkal daun. Antara tanda dan gejala penyakit ini adalah terdapat kesan berair kehitaman di bahagian petol daun, di bahagian pucuk. Kesan kehitaman ini juga boleh dilihat di bahagian dalam dan di luar buah. Antara kesan lain adalah daun akan patah dan boleh menyebabkan semua daun orang lain dan juga mati. Jangkitan yang teruk boleh mengakibatkan pokok itu mati. Antara kawan yang boleh dilakukan adalah dengan musnahkan semua penyakit, yang mana kita boleh tebang dan juga bakar pokok yang dijangkiti. Kita juga boleh menggunakan biji benih yang bebas daripada serangan penyakit, atau boleh menggunakan sembuhan racun serangga untuk menghalang vektor seperti aphid. Dan kawalan terakhir yang boleh dilakukan adalah dengan menguruskan rumpai dan juga mengamalkan amalan pertanian yang baik. Selain itu, terdapat juga penyakit betik yang dipanggil penyakit bintik cincin betik ataupun papaya ring spot disease. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang diberi nama papaya ring spot virus. Penyakit ini boleh menjangkiti bahagian buah dan juga daun. Antara tanda dan gejala penyakit ini adalah terdapat bulatan cincin pada bahagian buah dan juga batang. Daun muda bertukar menjadi kuning, daun berkerepot dengan putih kejauhan, serta warna daun bertopok-topok, serta daun dan pokok akan menjadi terbantut. Antara kawalan terbaik yang boleh dilakukan untuk menghalang penyakit ini adalah dengan musnahkan pokok dan buah yang dijangkiti, serta kita boleh juga menggunakan racun serangga untuk menghalang vektor seperti aphid, kerana kita percaya bahawa penyakit ini disebabkan oleh aphid ini. Aphid ini merupakan pembawa kepada penyakit ini. Sebagai kesimpulannya, penyakit betik harus diambil dengan serius, dan langkah-langkah pencegahan awal mestilah dilakukan untuk mengelakkan penyakit ini daripada terus merebak. Memastikan penanaman betik di kawasan dan di waktu yang sesuai, serta sistem pengairan dan sairan yang baik adalah hal penting untuk memastikan kelembapan di kawasan penanaman betik dapat dikawal. Hal ini kerana kadar kelembapan yang tinggi di kawasan penanaman betik boleh menggalakkan pertumbuhan kulat. Selain itu, mengamalkan amalan pertanian yang baik seperti menghapuskan dan melupuskan pokok, buah atau daun yang dijangkiti adalah penting untuk mengelakkan daripada penyakitnya terus merebak ke pokok-pokok yang lain. Di samping itu, menggunakan racun kulat dan juga serangga boleh dilakukan untuk mengawal jangkitan kulat dan juga mengawal serangga perosak seperti aphid yang mana boleh menjadi vektor kepada penyakit betik ini. Sebagai penutup, saya berharap video ini sangat bermanfaat kepada anda semua, dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk melihat video ini sehingga ke akhir. Terima kasih. Assalamualaikum.